Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan guru, ketua-ketua panitia matematik Negeri Perlis. Pada hari ini kita akan diterangkan dengan penataran format baru CJ Pelajaran Malaysia ya. Baik, saya Cikgu Mazirah binti Muhammad, guru kanan Sains dan Matematik Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan akan memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan format baru KSSM 1449. Baik, sebelum kita terus kepada penataran, kita tengok dulu apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, baik, kita tengok tujuan pendidikan di Malaysia, iaitu satu usaha yang berterusan dalam membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Baik, jadi di mananya, iaitu dari segi insan yang seimbang dan harmonis, dari segi intelek dan juga rohani. Begitu juga kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dari segi jasmani dan emosi. Maka lengkaplah ya falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Seterusnya kita tengok latar belakang perkembangan kurikulum persekolahan sekolah menengah, iaitu kita tengok pada tahun 1989 kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM mula diperkenalkan. Ya, pada tahun 2000 KBSM semakan dan pada tahun 2003 kita diperkenalkan dengan PPSMI. Ya, seterusnya kurikulum standard sekolah menengah KSSM pada tahun 2017. Ya, jadi kohort tingkatan 5 yang akan ambil periksa SPM tahun ni adalah kohort yang pertama bagi KSSM sekolah menengah kita ni ya. Okey, baik. Okey, jadi kita tengok balik ada 4 elemen penting penyumbang kepada pembentukan fikrah matematik murid. Ini ialah kerangka matematik KSSM ya. Jadi kita kena bagi ada nilai ya, nilai iaitu nilai matematik dan nilai sejagat. Jadi tujuan kita adakan KSSM matematik ini, dan dia ada 5 bidang ya, bidang pembelajaran matematik yang mana berkaitan dengan nombor dan operasi, sukatan dan geometri, perkaitan dan algebra, statistik dan kebarangkalian dan juga matematik diskrit ya. Okey, seterusnya kita tengok apa yang perlu dilalui mereka. Ya, satu proses iaitu proses penyelesaian masalah, penakbulan, komunikasi, perwakilan dan perkaitan. Ya, baik nah. Okey. Kemahiran matematik. Ya, kemahiran matematik, kemahiran abad ke-21, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kita tengok ya tadi ni dalam tajuk bidang pembelajaran tadi ada matematik diskret. Ia merupakan bidang pembelajaran baharu bagi menangani keperluan pentaksiran peringkat antarabangsa TIMSS dan PISA. Itulah ya. Okey, baik. Kita tengok lagi perubahan dalam bidang pembelajaran. Okey ya. Baik, cikgu-cikgu boleh tengok ya, kalau dulu KBSM kita ada 3 sahaja bidang, iaitu nombor, perkaitan, bentuk dan ruang. Baik, sementara KSSM kita ada 5 bidang, iaitu nombor dan operasi, sukatan dan geometri matematik diskrit, statistik dan kebarangkalian dan juga perkaitan dan algebra. Jadi dia bertambah adalah bidang tu ya. Okey, baik. Untuk makluman cikgu-cikgu, ini ialah bidang pembelajaran dan tajuk KSSM matematik tingkatan 1. Ini adalah tajuk baru pula ya. Okey, baik. Kita tengok ya. Dalam tajuk ini dia ada nombor dan operasi. Ya, nombor dan operasi. Ini bidang dia. Dalam tajuk nombor dan operasi ini ada nombor nisbah, faktor dan gandaan, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Baik, dulu ni tajuk ini berada di tingkatan 2 ya, kuasa 2, kuasa 3 ni. Perkaitan dan algebra. Okey, nisbah, kadar dan kadaran. Kalau KBSM dia ada di tingkatan 2 dahulu ya. Ungkapan algebra, persamaan linear. Dalam persamaan linear ini ada persamaan linear serentak.
Ya, dulu persamaan linear serentak berada di tingkatan 3. Dan ketaksamaan linear juga sebelum ini berada di tingkatan 3 dalam KBSM. Ya. Okey, sukatan dan geometri. Jadi cikgu-cikgu tengok ya, ada tajuk dia garis dan sudut. Garis dan sudut ni ada dulu ya di tingkatan 1, poligon asas. Baik, poligon asas ini berada di tingkatan 1, perimeter dan luas, teorem Pythagoras dulu berada di tingkatan 2. Dan bagi bidang statistik dan kebarangkalian, dia ada pengendalian data dan juga matematik diskret, ya, iaitu pengenalan set. Jadi dalam tajuk tingkatan 1, kalau cikgu-cikgu tengok ya, dia ada 13 tajuk semuanya. Maka dalam bidang pula dia ada kesemua 5 bidang tu ada di tingkatan 1. Jadi ada juga ya yang cikgu-cikgu kadang-kadang dia tak sempat habis. Kerana 13 tajuk memanglah banyak. Ya, jadi cikgu-cikgu perlu merangka rancangan pelajaran tahunan dengan teliti supaya semua tajuk ini dapat dihabiskan dengan jayanya untuk pelajar tingkatan 1. Ya, okey, seterusnya kita tengok tajuk-tajuk dalam tingkatan 2. Iaitu kalau kita nampak ya, kita nampak ada nombor dan operasi. Ini bidang dia ya. Dalam nombor dan operasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tajuk ya, 6 tajuk. Jadi 6 tajuk, makanya ada pemfaktoran dan pecahan algebra. Di sini kalau sebelum ini di KBSM kita berada di tingkatan 3 ya. Begitu juga rumus algebra. Koordinat memang ada di tingkatan 2. Graf fungsi juga dulu tingkatan 3. Laju dan pecutan kita ada di tingkatan 3 dahulu ya. Kecerunan garis lurus tingkatan 4. Tapi sekarang dia berada di tingkatan 2. Perkaitan dan algebra, pola dan jujukan. Ramai yang mengatakan bahawa dia sama dengan janjang. Dia sebenarnya tak sampailah ke janjang itu. Dia baru pola dan jujukan. Ya. Okey, baik. Sukatan geometri, poligon, ya, poligon, bulatan, bentuk geometri 3 dimensi. Ya, yang ini dulu pekerja dan geometri ya. Okey, transformasi isometri. Yang ini ialah pantulan, putaran dan juga translasi untuk tajuk transformasi isometri. Statistik dan kebarangkalian, sukatan kecenderungan memusat dan kebarangkalian mudah. Ini kira tajuk barulah dalam tingkatan 2. Okey, sebelum ini kebarangkalian berada di tingkatan 4. Okey, boleh ya cikgu-cikgu semua? Saya teruskan lagi dengan bidang pembelajaran tingkatan 3 ya, di tingkatan 3 ya. Jadi cikgu-cikgu tengok ya, di bawah bidang nombor dan operasi ada tajuk indeks ya, bentuk piawai, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Dan juga untuk perkaitan dan algebra ada garis lurus, sukatan dan geometri, ada lukisan berskala, nisbah trigonometri, sudut dan tangent bagi bulatan, plan dan dongakkan, lokus dalam 2 dimensi. Jadi tajuk-tajuk ini, kalau dulu cikgu-cikgu tengok ayat nombor dan operasi ini, bentuk piawai. Bentuk piawai sebelum ini berada di tingkatan 4 ya. Matematik pengguna ini adalah tajuk baru ya, tajuk baru. Tapi tajuk ini cikgu jangan bimbang ya. Kalau pelajar-pelajar, ada juga pelajar-pelajar yang memang boleh menguasai dengan baik tajuk ini. Ya, perkaitan dan algebra garis lurus. Garis lurus ya, dulu berada di tingkatan 4. Dan apa yang kita nampak dalam tingkatan 3, tajuk yang baru ialah sudut dan tangent bagi bulatan ya, dulu tingkatan 4. Plan dan dongakkan. Plan dan dongakkan ini samalah macam berada di tingkatan 5 KBSM. Okey. Baik, untuk tajuk di tingkatan 4 ya, masih lagi ada 4 bidang ya, 4 bidang. Jadi bidang-bidang ini di bawah nombor dan operasi adanya tajuk asas nombor,
Sekarang ni asas nombor dia dah bertambah. Kalau dahulu kita belajar asas 2, 5, 8 dan 10. Sekarang asas nombor dia dah bertambah iaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia bertambah. Ya. Matematik pengguna, pengurusan keuangan. Ya, pengurusan keuangan. Perkaitan dan algebra ini, fungsi dan persamaan kuadratik masih lagi sama lah. Ya. Tingkatan 4. Dalam fungsi dan persamaan kuadratik dalam 1 pun boleh ubah. Ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Ya. Dan graf gerakan ini luas kecerunan dan luas di bawah graf lah dulu. Graf gerakan namanya. Ya. Untuk matematik diskrit, dia ada penaklukan logik, operasi set dan juga rangkaian dalam teori graf. Rangkaian dalam teori graf ini tajuknya menarik sebenarnya. Pelajar-pelajar suka tajuk ni. Dan rangkaian dalam teori graf ini tajuk barulah. Operasi set ni tajuk yang sedia ada. Penaklukan logik ni tajuk sedia ada. Cuma dia ditambah baik lagi. Ada ditambah lagi ya. Keluasan tajuk itu. Baik, seterusnya kita tengok statistik dan kebarangkalian. Kalau cikgu tengok dia ada sukatan serakan data tak terkumpul. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Ya. Okey. Kita tengok lagi. Ya. Okey, kita tengok lagi. Matematik ya, tajuk-tajuk di tingkatan 5. Tajuk-tajuk di tingkatan 5. Masih lagi ada 4 bidang. Masih lagi ada 4 bidang ya. Jadi nombor dan operasi matematik pengguna, insurans dan percukaian. Untuk tingkatan 5 ni tajuk dia dah tak banyak dah. Ada 8 saja tajuk dia ya. Okey, kita tengok perkaitan dan algebra. Untuk bidang perkaitan dan algebra, ubahan ya, masih lagi tingkatan 5, matriks. Dia ada tajuk baru iaitu permodelan matematik. Ya. Saya rasa ramai jugalah kita ni tak berapa mahir tajuk ni. Ya, tapi insya-Allah lah bila dah mula mengajar tu kita akan menguasai tajuk ini dengan baik. Saya pastilah sebab cikgu-cikgu semua adalah lulusan matematik. Tak ada masalah lah. Cikgu sentiasa boleh menerima perubahan dengan jayanya. Sukatan dan geometri ya, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Kekongruenan ini dulu dia berada di tingkatan 2. Begitu juga bila kita tajuk pembesaran, kalau kita tengok dalam tajuk ini dia ada keserupaan. Ya, keserupaan ni juga dulu tingkatan 2. Jadi digabungkan semuanya berada di sini untuk tajuk pembesaran. Senanglah untuk kaitan dan untuk tajuk ini. Dan gabungan transformasi yang tadi ni kita ambil isometri ya, transformasi isometri tadi ada dalam ni lah. Maksud dia ada translasi, dia ada putaran dan dia ada pantulan ya. Okey, seterusnya statistik dan kebarangkalian, sukatan serakan data terkumpul. Ini tajuk kita lah. Jadi dalam tingkatan 5 ni kita ada 4 juga bidang. Okey. Ingat ya, tadi kita ada 5 bidang, dalam tingkatan 1 saja yang ada 5 bidang itu. Tingkatan lain kebanyakannya ada 4 bidang. Okey, baik. Jadi saya teruskan lagi ya cikgu. Okey, kita akan menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Dari mana datangnya punca kuasa 2 kebat ini? Ya, kemahiran asas tinggi ini, aras tinggi ini kita katakan kebat. Dari mana punca kuasa 2? Punca kuasa dia. Dah sebut punca kuasa 2 pula. Okey, baik. Jadi plan pembangunan pendidikan Malaysia daripada plan PPPM. Ya, iaitu tahun 2013 hingga 2025. Daripada sinilah 6 ciri murid ni kita kena ada kemahiran berfikir. Okey, baik nah. Okey, seterusnya kita tengok. Kebat ni apa dia? Ya, kebat ialah keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan. Dia keupayaan untuk mengaplikasi. Apa yang dia belajar tu dia aplikasi, dia apply. Ya, dan dia boleh membuat penaklukan dan membuat refleksi ya bagi penyelesaian sesuatu masalah. Dan akhirnya dia boleh membuat keputusan dan berinovasi sehingga dapat mencipta sesuatu.
Itu ialah kenapa diwujudkan kebat ini. Boleh ya? Okey, tahap pemikiran dalam kebat. Ya, kebat. Jadi tahap pemikiran dia tinggi lah. Nama pun pemikiran kemahiran berfikir aras tinggi. Aras tinggi. Jadi dia boleh mengaplikasi. Dia apply dalam situasi yang berlainan. Lepas itu dia membuat analisis, menganalisis. Dia mencerakinkan maklumat. Cerakin ni maksud dia kecil-kecil kan. Dia pergi ke bahagian-bahagian yang kecil untuk dia faham lebih mendalam. Ya. Seterusnya dia menilai. Menilai ni dia lihat, dia kaji, dia tengok, dia menakul. Maka dia membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi. Okey. Sebab itu dalam soalan SPM ni, ya, dalam SPM kita ada juga mewujudkan berikan justifikasi anda. Bukan saja-saja nak buat. Itu sampai tahap menilai dah. Jadi pelajar yang boleh berfikir dengan aras yang tinggi, dia akan boleh menjawab dengan baiklah soalan ini. Baik, akhir sekali pada tahap pemikiran dalam kebat ini, dia boleh mencipta. Mencipta, iaitu menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Inilah yang kita cari dalam pembelajaran matematik kita. Ya, aras pemikiran yang tinggi. Okey, baik. Jadi kita tengok ya, kemahiran berfikir aras tinggi ini daripada mana datangnya. Macam mana kita nak kata ini kemahiran berfikir aras tinggi ke tak ke? Okey, baik. Jadi daripada di SKP kita. Buka ya di SKP kita, dia ada pernyataan standard di situ. Jadi ayat-ayat dia macam ini. Membuat dan menentusahkan konjektur tentang. Okey. Jadi kadang-kadang cikgu baru tengok konjektur ni, apa benda konjektur ni. Okey, contohnya kalau dalam sains dia ada hipotesis. Hipotesis boleh hipotesis dia boleh jadi benar ataupun tidak benar. Kan, dia kena buktikan. Tapi konjektur ni adalah benda yang benar. Cuma kita nak menentusahkan juga, ya. Sebab itulah kita selalu guna inquiry penemuan untuk menentusahkan konjektur dalam tu. Begitu ya. Mengkaji dan menghuraikan, menghubung-kait, mensintesis, ya, menyiasat dan membuat inference dan menyelesaikan masalah. Itu ialah daripada mana datangnya perkataan-perkataan yang menyatakan itu ialah kebat. Ya, baik. Seterusnya kita tengok item kebat di dalam peperiksaan awam. Ya, dalam UPSR, dalam SPM. Bermula tahun 2015, kebat telah ada 20% dalam kedua-dua peperiksaan ini. Ya. Pada tahun 2016 naik 5%. Katanya naik 55%. Okey, baik, 2017, dia tak naik lagi. Dia masih berada 25%. Tetapi 2018 telah naik 5%. Jadi 30, 2019 35%, 2020 40% dan 2021 50%. Jadi pada tahun 2021 ini item kebat ada 50%. Jadinya kalau kita ada 100 markah, makanya soalan kebat ataupun item kebat ni ada 50 markah dia. Okey, baik. Baik, kita tengok dasar pentaksiran pendidikan kebangsaan ya. Ini pentaksiran pendidikan. Baik, kenapa perlu adanya pentaksiran pendidikan? Ya, iaitu satu proses mendapatkan maklumat. Sebab tu kita buat pentaksiran, kita dapat maklumat. Adakah pelajar ini faham ke tidak faham ke? Okey, jadi kita boleh tahu tentang murid ini. Murid ini dia faham ke? Tidak faham ke? Boleh buat ke? Tidak boleh ke? Ya. Jadi seterusnya guru boleh membuat keputusan tentang prestasi murid. Dan seterusnya tujuan pentaksiran. Jadi pentaksiran ni ada tujuan dia. Dia untuk persijilan. Macam SPM ni kita katakan ada sijil. Ada pemilihan, penempatan dan diagnostik. Ada juga orang buat pentaksiran untuk diagnos. Kita nak tengok
pelajar ni apa masalah dia. Ya, okey, baik. Jadi kita tengok ya, kita tengok dia ada kurang formal, kaedah pentaksiran ni lebih formal. Okey, apa dia yang tidak formal ni? Kurang formal ni tidak berstruktur. Macam mana? Kita tanya ke secara tak rasmi, kita berbincang-bincang di kantin dan sebagainya ke? Kurang berstruktur. Bolehlah kurang struktur ni, kita bolehlah soal selidik ke, pemerhatian, perhati pelajar-pelajar tu kan. Pentaksiran kendiri. Dan juga lebih berstruktur ujian dalam kelas, senarai semak, tugasan praktikal, projek dan kajian kes. Dan lebih formal, sangat berstruktur, itu ialah peperiksaan ujian setara ataupun ujian aptitude. Ujian aptitude ni ialah lebih kepada ujian diri dia lah. Nak tengok dia macam mana. Okey, baik. Ini pentaksiran kebangsaan, SPPK ni, sistem pentaksiran kebangsaan, dan cikgu-cikgu pun dah mahir dah bab ni. Jadi saya terang sikit je lah. Itu dia ada dua ya. PBS dia ada dua. Satu akademik, satu bukan akademik. Yang akademik dia ada PBD dan pentaksiran pusat. Sementara bukan ada akademik ialah PAJSK dan pentaksiran psikometrik yang dibuat oleh kaunselor. Ya, PAJSK ni guru-guru penasihat persatuan sukan apa semua ya. Okey, baik. Seterusnya dia ada peperiksaan pusat, iaitu kalau sekolah rendah ada UPSR dululah. Sekarang UPSR dah tak ada ya untuk tahun ni. Baik, pensijilan SPM. Pensijilan ni ada SBM dan STAM. Tapi kita highlight kepada SPM lah untuk kita ya. Baik, kita tengok mulai format baharu ya, SPM 2021 ini. Ada 31 mata pelajaran yang ada format instrumen dia yang baru. Saya tak teranglah ya cikgu-cikgu. Okey, baik. Jadi kita tengok subjek kita, format baharu SPM 2021 mulai tahun ini, 2021 tahun ini, iaitu matematik 1449. Okey. Jadi pasal apa dia buat macam tu? Matlamat KSSM matematik ni membentuk individu yang berfikrah matematik. Dia ni yang penting dia berfikrah matematik. Dia kena kreatif, inovatif. Ya. Dia supaya dia ni boleh menangani cabaran kehidupan harian dia. Dengan selaras dengan perkembangan sains dan teknologi abad ke-21. Yang penting itulah kita nak mempersiapkan pelajar-pelajar kita yang boleh menghadapi cabaran selaras dengan perkembangan sains dan teknologi abad 21. Itu yang paling penting. Okay, baik. Objektif KSSM matematik. Kenapa kita adakan KSSM matematik ni? Membentuk kefahaman tentang konsep, hukum, prinsip dan teorem yang berkaitan dengan 5 bidang itu tadi. Bidang nombor, sukatan, kan? Baik. Dan yang kedua, membentuk dan mengembangkan kapasiti dalam merumus situasi dalam bentuk matematik. Menggunakan konsep fakta, mentafsir, mengaplikasi. Ya. Jadi inilah objektif KSSM. Ini baru 2. Ada lagi, ya. Baik. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang wajar. Baik ya. Seterusnya mempertingkatkan kemahiran matematik berkaitan dengan 5 bidang itu tadi. Jadi kenapa kita perlu mempertingkatkan kemahiran? Untuk memungut dan mengendali data, mewakil dan mentafsir data. Sebab kalau kita tengoklah hari itu Dr. Ehsan ada menyatakan bahawa kerja di masa akan datang ni untuk penganalisis data ni sangat tinggi permintaannya. Jadi sebab itulah kita mewujudkan pelajar-pelajar yang boleh memungut dan mengendalikan data, mewakilkan dan mentafsir data, mengenal perkaitan, ya, menggunakan algoritma dan perkaitan, membuat anggaran, penghampiran, mengukur dan membina. Bukan saja-saja diadakan matematik objektif KSSM ni. Ya, jadi yang seterusnya yang kelima, dia mengamalkan secara konsisten kemahiran proses matematik.
Jadi sebab tu kita di dalam kelas kita kena mengajar pelajar-pelajar ini bagaimana berlakunya proses matematik, menyelesaikan masalah, membuat penakkulan, berkomunikasi secara matematik. Dan membuat perkaitan dan perwakilan. Sebab tu kita patut ada project based learning lah, banyak. Dia punya tu proses kemahiran dia, belajar dia banyak ya. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk membuat pertimbangan. Jadi dia akan secara tak langsung dia akan memberi kesan kepada bertanggungjawab dalam kehidupan dia seharian. Ya. Menyedari bahawa idea matematik saling berkait dan merupakan ilmu yang menyeluruh dan bersepadu. Kita kena ingatkan itu ya. Serta mampu menghubungkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. Menggunakan teknologi bagi membina konsep, menguasai kemahiran, menyiasat dan meneroka idea matematik dan menyelesaikan masalah. Dan seterusnya memupuk, mengamalkan nilai murni, bersikap positif terhadap matematik. Dan menghargai kepentingan dan keindahannya. Sebab itu kita kena mewujudkan rasa cinta murid-murid pada subjek matematik. Rasa seronok dia belajar matematik. Ya. Okey. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif dan inovatif. Dia aras tinggi, kritis ni dia boleh berfikir, boleh memberi refleksi, ya. Mengamal dan mengembangkan kemahiran generik bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Jadi daripada tadi kita tengok apa kepentingan dia ialah untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Itulah yang sebenar-benarnya. Okey, dalam objektif pentaksiran matematik, dalam kalau kita membuat soalan ni dia ada OP dia, objektif pentaksiran, dan OM dia ialah objektif mata pelajaran. Ya. Jadi berikut ialah OP yang dikenal pasti. Jadi OP yang dikenal pasti. Jadi OP1, kita kata OP1 pengetahuan dan kemahiran. Jadi pengetahuan dan kefahaman dalam bidang nombor operasi dalam 5 bidang itulah. Ya, pengetahuan dan kefahaman. OP1 bila sebut OP1, kemahiran dan kefahaman, selalunya dia ni berada di dalam aras yang rendah. Okey, baik. Kemahiran mengaplikasi OP2 ya, keupayaan untuk menggunakan pengetahuan kemahiran nilai. Ya, OP2 boleh jadi sederhana. Jadi kemahiran mengaplikasi ini dia juga dalam 5 bidang itu tadi. Okey, seterusnya kemahiran menganalisis. Keupayaan untuk mencerahkan maklumat. Jadi dia bagi satu situasi, dia cerakinkan. Yang ini boleh jadi tinggi dan juga boleh jadi sederhana, bergantung kepada kehendak ataupun situasi yang diberikan. Ya, okey, baik. Kemahiran menilai, keupayaan untuk membuat pertimbangan dan keputusan, ya, menggunakan pengetahuan dia. Juga dalam 5 bidang matematik ini. Kemahiran mencipta, keupayaan menghasilkan idea. Ya, kalau matematik ni dia boleh hasil idea lah. Idea juga kita kira mencipta lah. Ya, produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif dalam bidang, di dalam 5 bidang itulah. Jadi saya tak sebutlah bidang-bidang tu. Sekejap lagi cikgu-cikgu petang-petang ni tidur pula. Ya. Okey, baik. Ini format dulu mulai 2003. Tak apalah, format ni kita telah melaluinya. Ya, format ini kita telah melaluinya. Ya, saya tunjuk sajalah. Ya, baik nah. Okey. Kita tengok. Ini format mulai 2003 juga dulu kan. Masih lagi aras kesukaran dia 532. Kalau cikgu faham dah 532 ni benda apa? Maksud dia 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10 kan? Jadi 5/10. Daripada soalan itu adalah soalan yang mempunyai aras yang rendah. Kalau dia aras rendah bermakna mudahlah. Pengiraan dia pun tak susah mana. Jadi dia mungkin mengingat balik saja. Dia faham, dia boleh jawab soalan tu. Jadi ini ada 50%. 50%. Ya, banyak tu kan? Okey, baik. Kita tengok yang baru. Yang baru. Saya sentuh jugalah kertas 2 lah sebab ni format baru. Jadi jenis instrumen ialah ujian bertulis. Dua-dua masih ujian bertulis. Kita kertas 1 objektif aneka pilihan. Ya. Jadinya
Untuk kertas 1 ni masih lagi objektif. Dan kertas 2 subjektif, respon terhad dan subjektif berstruktur. Nanti kertas 2 ni akan diterangkan oleh Puan Dizantini lah nanti pada kapsul yang akan datang ya. Okey, bilangan soalan dia ada 40, masih sama. Jadi untuk kertas 2 dia dah lain dah. Dia ada bahagian A 10 soalan 40 markah. Purata dia 1 soalan 4 markah. Dia bahagian B ni 5 soalan 45 markah. Purata dia dalam 7 ke 10 markah lah. Ya. Bahagian C 2 soalan 15 markah, pilih 1. Okey, dan kalau kertas 1 tadi 40 markah, kertas 2 100 markah. Kertas 1 1 jam 30, kertas 2 2 jam 30. Okey, baik ya cikgu-cikgu. Kalau cikgu nak tengok format kertas 2 hari tu, peperiksaan gempur matematik tingkatan 4 tu yang budak tingkatan 5 tahun jawab tahun ni awal tahun hari tu, itu kami dah buat dalam bentuk mengikut format KSSM yang baru. Cumanya dia sampai tajuk tingkatan 4 sahajalah. Ya, baik. Dan kita tengok lagi konstruk dia. Konstruk dia telah berubah. Ya, kalau dulu dia ada 3 saja konstruk dia. Mengingat dan memahami, mengaplikasi, menganalisis. Tapi sekarang dia dah bertambah. Mengingat dan memahami. Ini selalu arah rendah lah. Ingat dan faham tu dia boleh jawab. Mengaplikasi, menganalisis, menilai dan sehinggalah mencipta. Okey, jadi aras kesukaran masih sama. Iaitu 50% daripada aras rendah. 30% aras sederhana dan 20% aras tinggi. Sekali cikgu kata macam mana 50% tadi kebat. Tapi sekarang aras tinggi 20% sahaja. Kebat tidak semestinya berada di aras tinggi ya cikgu-cikgu. Boleh ingat yang tu kan? Baik. Orang kata apa? Simpan di dalam minda. Kebat tidak semestinya soalan berada dalam kategori aras kesukaran yang tinggi. Dia cuma kemahiran berfikir aras tinggi. Bukan soalan aras tinggi. Okey, baik. Dan penskoran dia dikotomus. Dikotomus ni maksud dia salah 0 markah, betul 1 markah. Okey, kalau yang ini ada analitik, maksud dia kertas 2 ni dia ada markah P untuk pengetahuan ya, untuk mentaksir pengetahuan dia, K untuk mentaksir kemahiran dia dan N untuk mentaksir nilai dia. Jadi dia kadang dia letak 5 markah. Kebarangkalian soalan kebarangkalian dia letak 5 markah. Jadi daripada 5 waktu mungkin pelajar tu boleh dapat 1 atau 2 atau 3 ataupun 5 terus. Ya, tak ada masalah, bergantung kepada bagaimana jalan kira dipersembahkan kepada dalam soalan itu, dalam jawapan tu ya. Okey, baik. Alatan tambahan, macam dulu juga kalkulator saintifik. Tapi untuk kertas 2 kena ada juga alatan geometri. Macam biasalah, macam dulu-dulu juga. Okey, baik. Kita tengok perbandingan dia. Kalau cikgu tengok perbandingan dia masih sama, tak ada apa yang berubah. Okey, cumanya masa. Dulu 1 jam 15 minit dan sekarang 1 jam 30 minit. Mungkin lembaga peperiksaan mengambil kira rumutan pelajar-pelajar yang tidak sempat menjawab, tidak cukup masa. Kan? Mereka selalu kata, cikgu kalau masa ada lagi tambah sikit kami sempat buat semua. Jadi mungkinlah. Ya, jadi harapnya pelajar dapat menjawab dengan jayanya. Baik, pengetahuan dan kefahaman kemahiran, konstruk dia. Yang ini masih lagi 3 ya, mengerti dan memahami, mengaplikasi dan menganalisis sahaja untuk kertas 1. Dia tidak ada reka. Tadi kan? Mereka tadi kan? Mencipta kan? Jadi dia ada 3 saja konstruk untuk kertas 1. Cuma dia tambah jugalah pengetahuan, kefahaman, kemahiran. Yang ini mengingat, memahami, kefahaman lah ni kan? Kemahiran mengaplikasi dan menganalisis. Maksud dia ada juga soalan berbentuk menganalisis. Okey, baik.
Aras kesukaran masih sama ya cikgu-cikgu. Sama. Jangan bimbang. Don't worry. Be happy. Masih lagi 50%. Kata soalan aras rendah 30%. Aras sederhana dan 20% aras rendah. Aras tinggi. Minta maaf. Ya. Okey. Baik. Penskoran kita di Thomas juga. Untuk kertas 1 ya. Masih lagi sama. Iaitu betul 1 markah. Salah 0 markah. Walau jalan kira dia panjang. Okey, baik. Jadi skop dia ialah dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, baik. Jenis instrumen dia, ya, kalau kertas 2 dulu, macam biasalah, sama juga. Cumanya apa yang kita nak bagi tahu ialah, dulu ada 2 bahagian A, B. Sekarang dia ada 3 bahagian. A, B, C, 10 soalan, 5 soalan dan 2 soalan, pilih 1. Bahagian C ni 2 soalan, pilih 1. Jadi kita kena latihlah pelajar tu. Untuk mencukupkan masa, jangan bazir masa, kita bagi dia buat pilihan yang betul lah. Sebab kalau dia salah pilih, dia akan membuat soalan lagi 1 dan mengambil masa yang banyak pula. Baik, seterusnya jumlah markah 40, 45 dan 15. Kalau dulu 2 bahagian saja, 52, 48 jadi 100. Sekarang 40, 45 dan 15 jadi 100 juga ya. Masa adalah sama. Cikgu ya. Kita jangan bimbang, pelajar dia memang tak tahu pun format lama atau format baru. Yang dia tahu inilah format dia. Ya, ini ialah format yang dia akan jawab dalam SPM. Kita tak payah bagi tahu pun tak apa format lama tu kat dia. Okey, baik. Konstruk dia untuk kertas 2 lebih banyak lah, ya. Kalau dulu dia ada 3 je konstruk, sekarang dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyaklah tu. Baik, aras kesukaran masih sama 5-3-2. Itu 5 kepada 3 kepada 2 ya. Dan perskoran analitik seperti yang saya terangkan tadi. Ya, dia ada nilai untuk pengetahuan, untuk kemahiran dan untuk markah nilai. Dan dia kena guna alat geometri, kena guna kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Dan skop dia masih lagi tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ya. Okey, baik. Jadi ini ialah soalan, contoh soalan. Soalan ni sama lah macam soalan dulu. Ya, bila tajuk bentuk piawai dia tidak ada lah soalan yang berlain sikit ya. Kalau berlain itu dia termasuk kepada analisis soalan tu kan. Soalan berbentuk dia bentuk bukan rutin. Yang ni soalan rutin lah ni. Okey. Macam ni ungkapkan apa semua. Jadi kita kena tahu bahawa okey, kena bagi tahu jugalah kat murid untuk memilih soalan-soalan ini. Apa dia distractor dia untuk menjawab soalan ni. Okey, kita tengok ni. Ini sebenarnya hanyalah kefahaman dan mengingat saja. Kalau pelajar ini faham bahawa dia ni jawapan semua macam ni dah. Okey, 1.27. Cuma dia kena faham ialah apabila dia membundarkan suatu nombor perpuluhan kepada yang ini, nombor perpuluhan ni, 1267 ni dia nak kena bundar jadi berapa? 1.26 ataupun 1.27. Itu dia kena faham lah. Baik. Kalau dia tak faham, memang dia akan salah. Kalau dia dah faham ini, cuma dia ada 2 pilihan jawapan saja. 1.27. 2 dia. Jadi 50% lah. Sama ada betul atau salah. 2 saja. Jadi kalau dia tak faham, jadi kebarangkalian untuk dia salah adalah sangat tinggi. Jadi kebarangkalian untuk dia betul 25% je. Sebab dia ada 4 pilihan. Kan? Jadi cikgu kena latih jugalah pelajar cikgu. Sebab kita ingat ya, tadi dia ada 50% soalan aras rendah. Okey, baik. Contoh 2 ya. Okey. Cik Aminah bekerja sebagai seorang guru. Okey, beliau menerima pendapatan apa semua ni. Untuk hari ni saya bukan nak ngajak cikgu jawab soalan. Saya tahu cikgu-cikgu yang dekat luar sana itu
lebih hebat dari saya. Saya ni pun kan pandai sangat. Okey, baik ya. Cik Aminah bekerja sebagai seorang guru. Oi, kita lah tu ya. Beliau menerima pendapatan sebanyak 4,500. Dia ada 2 buah rumah yang disewakan sebanyak 650 sebulan. Setiap sebuah beliau punya perbelanjaan tetap sebanyak 1,800 sebulan dan perbelanjaan tidak tetap. Berapakah aliran tunai bulanan Cik Aminah? Yang ni amanah tajuk pengurusan keuangan. Dia ada aliran tunai. Jadi kita suruh dia kira lah. Kita kena faham. Bagikan budak-budak itu faham. Apa itu pendapatan? Ya. Ini kira macam stimulus dia lah. Dia bagi tahu apa dia penerangan soalan ni. Ya. Jadi kata kunci dia, kata tugas dia, berapa aliran tunai bulanan Cik Aminah. Kita kena bagi dia faham lah apa kehendak soalan itu. Jadi yang ini kena untuk menjawab kertas satu ini, tadi kita ada 3 saja kan. Jadi kita latihlah pelajar kita. Ya. Okey, macam contoh 3 ini. Contoh 3. Ya, Rajah 1 menunjukkan graf laju masa. Okey, graf laju masa lah, graf gerakan, graf laju masa, graf gerakan di kata 4 kan. Cari tempoh masa dalam saat laju seragam objek itu. Ini pun kita mengulangi balik kefahaman. Kalau yang ini juga kita kira aras rendah saja. Sebab apa? Okey, pelajar dia kena faham bila masa laju seragam. Kalau dia faham laju seragam ni, dia tengok dah boleh jawab dah. Nombor pun tak boleh tekan kalkulator pun dia dah boleh jawab. Ya. Tapi kalau dia tak faham apa itu laju seragam, makanya sebab itu kita kena ada kemahiran membaca graf ni. Graf gerakan. Ya, kemahiran membaca graf. Kita kena terang betul-betul kepada pelajar kita. Apa dia laju. Apabila sini laju, di sini jadi, ini masih masa kan. Kalau jarak, masa juga kan. Laju masa, jarak masa. Jadi kita kena faham betul-betul. Apa ni? Apa perwakilan graf ini? Ya, apa perwakilan graf ini? Boleh nak? Okey. Baik, seterusnya kita tengok yang dekat sini. Contoh 4. Ini pun kalau kita tengok balik, ini juga aras rendah sahaja. Kenapa aras rendah? Dia boleh saja nak guna kalkulator. Ya, ada ganti-ganti nombor ada kat sini ni kan. Okey, baik. Antara graf berikut yang manakah mewakili graf fungsi f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 2? Ya, graf fungsi ni. Jadi kita tengok balik. Okey. Kalau budak ni faham x kuasa 2 ni bentuk graf macam mana? Bentuk U ke bentuk N? Bentuk senyum ke bentuk sebek? Orang boleh kata sebek. Bentuk senyum ke bentuk masam? Okey, jadi x kuasa 2 positif senyum. Macam tu. Bolehlah kita bagi sikit mengajar kepada pelajar ya. Okey, senyum. Senyum, makanya jadi senyum. Jadi bila dia dah boleh pilih hak mana satu, makanya dia boleh tengok yang ni saja, tak perlu tengok dah hak ni. Jadi pilihan dia semakin mengecil. Kebarangkalian untuk betul adalah lebih tinggi, 50% kan. Jadi kita kena ajak juga yang ni apa dia tolak 2 ni. Adakah pintasan pada paksi Y atau pintasan pada paksi X? Adakah nilai di sini ni? Nilai minimum dia ni negatif 2. Pintas kat mana? Okey, tak apalah. Nanti cikgu-cikgu bagi tahulah kat murid-murid. Saya tak mau bagi tahu di sini. Okey. Baik. Seterusnya. Ini adalah contoh 5. Contoh 5. Yang ni saya ambil daripada buku penataran format baru kita lah yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ya. Okey, jadual 1 menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan murid dalam satu kuis. Okey. Kalau cikgu malas baca BM, cikgu bacalah BI, tak ada masalah kan. Siapa yang dui bahasa DLP, baca bahasa Inggeris. Table 1 shows the score obtained by a group of students in a quiz. Kadang masa carang putih pula. Okey, baik. Jadi murid yang mendapat skor melebihi 2 akan diberi hadiah. Jadi yang pertamanya murid-murid boleh baca graf ini. Boleh baca jadual ini. Ada pelajar tidak boleh menjawab soalan kerana dia tidak boleh membaca jadual ini. Jadi cikgu-cikgu tingkatan 1, 2 yang masa mengajar tajuk ini. Jadi dia kena bagi faham. 1 ni sebanyak K bilangan dia.
2 ni ada 10 kali. Kalau saya bagi tahu. Okey, 1 ni, kalau ada nombor, saya bagi tahu berapa nombor dia. Jadi 2, saya bagi tahu. 2 ni dah 10. Saya tulis 2 tu 10 kali. 2, 2, 2, 2 sebanyak 10 kali. 3 tu 9 kali. 9, 9, 9. Saya nak bagi dia faham. Itu ialah skor 3 ada 9 orang dapat. Skor 4, 21 orang murid dapat. Kadang murid tak boleh baca ni. Sebab tu kita heran kenapa dia tak boleh jawab soalan ini. Ya, boleh. Jadi cikgu-cikgu digalakkan membuat kajian tindakan. Jadi pasal apa budak tak boleh? Cuba kaji tengok. Kan? Bentang. Di peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Ya. Baik. Okey, jadi kita tengok sini. Jadi kalau murid tu dia dapat, dia faham, jadi dia boleh kira dengan mudah sahaja. Tapi kalau dia tak faham, dia tidak boleh kira soalan ni. Dia tak ada kemahiran. Kemahiran dia akan datang kemudian. Dia kena faham dulu di sini. Apa dia? Dia boleh menganalisis dulu jadual ini. Baru dia boleh jawab. Okey, baik. Seterusnya, soalan contoh 6 ni dia bagi. Dia kata, satu translasi, tapi dia bagi image. Selalunya cikgu-cikgu, kalau kita bagi dia image, dia payah sikit nak cari objek. Tapi kalau kita bagi dia objek, dia boleh cari image. Maksud dia, pelajar-pelajar kita ni, dia nak menakul tu payah. Dia nak buat ke belakang tu dia susah. Kenapa? Kerana dia bawa kereta, dia tahu pergi depan je. Nak unduk tak apa-apa nak mahir. Okey, baik. Jadi kita boleh terangkan. Kita kena kaedah tunjuk cara lah. Ya, kita kena bagi dia pemain ke sikit untuk bagi dia faham tajuk translasi ini. Kalau dia orang faham, dia tak ada masalah nak jawab kertas 1 atau kertas 2. Dan saya pastilah dia akan ada dalam kertas 2 soalan ni. Ya, okey, baik. Seterusnya contoh 7. Ya, dia bagi guli. Dia kata guli merah, guli kuning, biru, hijau semua ni. Okey, lepas tu dia suruh kita cari kebarangkalian yang bukan. Okey. Soalan yang ada bukan ini dia tak banyak. Kemungkinan dalam 40 soalan tu mungkin ada 1 atau 2 saja. Ya, yang ada bukan ni. Jadi kita kena mengajar jugalah murid-murid ni bagaimana nak menganalisis soalan ni. Ada bukan. Ya, dia kena bagi faham betul-betul. Kita kena pastikan juga murid-murid ini menulis. Dia menulis dan mengira. Tidak boleh hanya meneka sahaja. Ya, jadi kalau cikgu-cikgu tengok yang murid-murid kita sebenarnya lemah dalam bahagian pecahan. Jadi kita kena acak dia. 1/6 tu bagaimana? Ya, kalau saya guna kaedah kotak lah. Ya, kelas belakang pun dia boleh buat. Maksud dia, kita buat bentuk kotak-kotak. Okey, 1 tu, kalau ada 6, kita potong-potong-potong bagi 6. Jadi 1/6 tu banyak mana? Ya, boleh ke nanti kita buat teknik bagaimana nak menjawab pula. Okey, baik. Hari ini baru penataran dahulu. Okey, kita tengok lagi. Ini contoh ini bukan dari lembaga peperiksaan. Ini soalan saya tambah sikit. Iaitu daripada soalan akhir tahun kita tingkatan 4 hari itu. Ini soalan tingkatan 1 lah. Diberi X ialah gandaan sepunya bagi 3, 6 dan X. 3 dan 6. X ialah nombor sepunya bagi 240 dan 420. Jadi, yang ini kalau dia tanya, dia suruh cari 3, 6 dan cari gandaan 3, 6 saja. Gandaan sepunya dia jadi aras rendah. Ya, ataupun aras rendah ataupun sederhana. Tapi bila dia X ialah gandaan sepunya bagi 3 dan 6, X ialah faktor sepunya, jadi dia ada beberapa benda ataupun beberapa tajuk yang dia perlu ingat ya, konteks ya. Bila disebut dalam lembaga peperiksaan ni kita sebut konteks. Konteks ialah tajuk dia. Okey, ni faktor dah, satu topik lain. Ini gandaan ya. Jadi dia kena faham betul-betul baru dia boleh jawab soalan ni. Apakah nilai yang mungkin? Kenapa ada nilai yang mungkin? Nilai yang mungkin dah logik lah. Sebab dia kata hak ni mungkin, hak ni mungkin. Semua ni jawapan dia pilih. Jadi tak betul lah juga. Okey, baik. Ini juga soalan daripada akhir tahun kita ya hari tu. Raja 2 menunjukkan sisi 4 MPQR.
MR dan NQ adalah selari. Dan MNP ialah garis lurus. Cari nilai X. Okey. Jadi yang pertama ialah murid-murid ini boleh membaca satu gambar raja poligon. Kenapa ada tanda anak panah? Kenapa ada tanda yang ini? Jadi dia kena faham. Ya? Yang ini dia faham. Setelah dia faham, baru dia buat analisis, dia cari. Okey. Dia terbit balik apa pengetahuan sedia ada dia. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita rajinlah duk melatih pelajar-pelajar ini memahami dengan betul, boleh jawab, tak ada masalah. Okey, baik. Ini Aina menggunakan 3 buah segi 4. Yang ini pun daripada soalan akhir tahun kita ya, untuk membuktikan suatu segitiga mempunyai sudut tegak. Yang ini sebenarnya ada dalam buku teks ni. Jadi dia faham. Ini bentuk ni semuanya segi 4 sama. Ya, 3 buah segi 4 sama. Walaupun yang ini saya crop kan, jadi crop dia nampak macam tak sama ya. Sebenarnya dia segi 4 sama. Jadi kena faham bila segi 4 sama, apa yang dia dapat terbitkan daripada gambar rajah ini. Inilah kita kena buat inquiry penemuan. Supaya murid-murid ini faham soalan ni. Oh, akhirnya dia akan dapat macam tu. Oh, macam tu. Bila dia dapat tu, kita pun rasa seronok. Ya? Okey, baik. Contoh 11. Okey, untuk contoh 11, ungkapkan 5/3P tambah 2 tolak 3R penam P sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Ini pecahan algebra. Ya? Ini tajuk dia bukan rendah lah. Ya? Dia soalan, tapi dia ni adalah soalan rutin. Dia selalu keluar soalan ni. Ini soalan rutin. Tapi dia bukan rendah. Yang ini boleh jadi tinggi juga ya. Sebab kalau cikgu-cikgu tengok ya, murid-murid kena ada kemahiran menyamakan penyebut. Ya, menyamakan penyebut ini lagi sama. Itu satu kemahiran dah. Lepas itu ni tanda tambah ni, menambah operasi dalam ni tolak. Jadi pelajar-pelajar ni dia akan ada salah di sini. Okey nah. Boleh. Okey, kalau kita tengok jadinya dia akan ada masalah di sini. Masalah dia apa? Okey, cuba kalau kita tengok. Dia 3P dengan 6P. Okey, bagi sama. Satulah selalunya murid dekat sini pun dia dah tak berjaya dah. Okey. Lepas itu, kenapa dia tidak berjaya? Dia tak faham ni. Katakan bila buat operasi tambah tolak, dia mesti samakan penyebut dia. Okey. Lepas itu, operasi sini pula dia akan tertewas di sini. Ya, kuasa ni. Okey, baik. Jadi, baik nah. Jadi, kita tengok di sini ni jawapan ni. Kalau murid ni buat salah, dia ada jawapan sini. Kalau dia betul pun ada jawapan, dia salah pun ada jawapan. Makanya, kenalah bagi dia faham betul. Ajak step by step kan ni. Okey, baik ya. Okey, seterusnya senarai rumus. Dia kita Cikgu Mazirah ni rumus pun nak bagi tahu. Okey ya. Cuma nak tunjuk sajalah bahawa yang ni sama macam dululah ya. Oh ni ada ni faedah mudah. Sebelum ni tak ada ni faedah mudah, nilai matang, jumlah bayaran balik. Jadi kalau pelajar tak ingat formula ni, jadi kita bila kita membuat ulang kaji ya. Jadi kita kena suruh pelajar-pelajar ni tengok juga formula di belakang untuk nak bagi dia biasa. Kalau pada hari peperiksaan dia nak tengok, makanya dia akan tertewas lah. Kadang-kadang tersilap tengok lah ya. Dia akan jadi ambil masa yang lama. Baik. Kita tengok lagi yang ini. Apa dia? Lain semua sama. Ini semuanya sama macam yang kita ada dah dalam SPM dulu. Ya. Okey, kita tengok lagi. Sukatan dan geometri ni. Sukatan dan geometri masihkah sama? Ya, masih sama seperti SPM KBSN. Ya. Okey, baik. Yang ini pun masih sama. Tiada yang berubah ya. Okey, baik.
Yang ini pun masih sama ya. Jadi kita kena untuk peperiksaan di sekolah ya, cikgu-cikgu boleh berikan satu set lengkap soalan supaya murid itu biasa dengan soalan. Ya. Setengah tu kadang-kadang dia tak boleh nak hafal formula. Jadi kita bagi dia tengok sebab formula disediakan. Ya. Okey. Cumanya kita kena pastikan dia boleh membaca ataupun menggunakan, mengaplikasikan formula ini dengan baiklah. Ya. Okey, ini statistik dan kebarangkalian ini yang terbaru lah. Kalau sebelum ni dia tak ada yang ni kan. Jadi yang ni dah ada lah. Dia ada mean, ada variant ya. Sebab kita dah dalam tingkatan 4 tu ada nak cari variant. Dan juga sisihan piawai ya. Sisihan piawai, kebarangkalian ni ada dah. Okey, jadi ini semua cikgu kena perkenalkan kepada murid-murid kita. Bagikan mereka biasa tengok. Sebab hari tu apabila kita bagi soalan akhir tahun tingkatan 4 kepada mereka tahun ini, dapatan daripada mereka itu sangat-sangatlah mengecewakan. Ya, mungkin kekurangan tu berada di pihak kita lah. Ya, sebab kita pun tak sempat nak mengulang kajinya. Ya, baik. Okey, cikgu. Ini kalkulator yang kita boleh guna. Ya, ini tidak boleh program. Yang ini, yang ni selalu kita guna hak ni lah. Hak yang kedua ni. Selalu kita guna. Kebanyakan murid ada yang itu. Saya pun selesa guna yang itu ya. Okey, yang ini. Yang ini. Ini baru sikit rasanya. Okey. Dan saya nak pesanlah juga pada guru-guru ya semua, cikgu-cikgu. Kalau di sini ada cikgu yang mengajar menengah rendah, tak payah bagi dia beli 350. Beri tu dia beli 570, dia boleh guna sampai tingkatan 5. Sebab sekarang tingkatan 1 dah ada persamaan linear serentak ya. Jadi kalau 350 tu dia tak capai, dia tak boleh guna. Ada benda yang dia tak boleh guna. Baik, yang terakhir ini tak boleh. Kenapa? Kalau cikgu tengok, yang ini nampak dia siap boleh buat graf. Ini grafiknya, kalkulator grafik. Ini kemah ni. Ini saya tak tahu berapa kosong, tak pernah nampak 9 ni berapa. Ya? Boleh nah? Cikgu tengok jugalah, jangan bagi sat lagi silap guna. Biasa dia buat senang latihan tu, tiba-tiba tengok kalkulator tu tidak boleh digunakan. Alangkah kecewanya dia. Macam tu lah. Okey, baik. Mari kita tengok apakah soalan-soalan yang selalu ditanya kepada lembaga peperiksaan ataupun apa soalan yang bermain-main di fikiran cikgu. Ya. Okey, mari kita tengok. Soalan yang pertama. Okey, ya. Nak baca dengan ada soalan ke tak? Okey, baik nah. Adakah pembahagian konteks atau bidang mengikut bahagian? Konteks ini tajuk lah. Ya, kita lembaga peperiksaan dia panggil konteks. Konteks apa kita nak buat ni? Macam itulah. Okey, contohnya dia kata bahagian A ada soalan-soalan tertentu dan seterusnya pada bahagian lain. Okey, dia tak macam soalan KBSM. Ya, contohnya soalan nombor 1 biasanya soalan set ataupun soalan ketaksamaan linear tu kan. Okey, graf ketaksamaan linear. Sekarang tak lagi ya. Saya bagi tahu sekarang tidak lagi. Ada konteks ditaksir hanya di bahagian A. Ada, maksud dia kalau saya baca ni ada konteks, ada tajuk yang ditaksir di bahagian A. Ada juga yang ditaksir di bahagian A dengan B. Dan ada juga tajuk tu masuk ketiga-tiga dalam bahagian A, B, C. Ya. Jadi, semua konteks ini telah dikawal dengan JSU Lembaga Peperiksaan. Jadi, kita tak boleh nak kawal lah. Ya, dia dikawal oleh Lembaga Peperiksaan. Baik. Seterusnya, dia kata yang kedua ni. Apakah pembahagian konteks bidang bagi kertas 1 atau kertas 2? Ya. Yang ini pun dia dikawal oleh lembaga peperiksaan. Ada JSU mereka lah. Ya, jadi kita dia bagi tahu dah tidak ada konteks yang spesifik hanya untuk kertas 1 mahupun kertas 2. Calon peperiksaan akan ditaksir meliputi semua konteks dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Maksud dia, cikgu-cikgu, wahai rakan-rakan guru sekalian, kena bagi tahu kat pelajar. Saya selalu bagi tahu kamu kena ulang kaji dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5.
Kalau macam kadang kita tak ada kelas tu, saya bagi suruh dia orang buat latihan tingkatan 1, 2, 3 lah. Ya. Okey, baik. Okey, seterusnya, berapa peratus soalan rutin, soalan bukan rutin dan soalan kebat? Okey, soalan dia tidak ada wajaran untuk soalan rutin dan bukan rutin. Soalan rutin ialah soalan macam tadi tu. Tentukan bentuk piawai bagi yang ini, nombor-nombor yang ini. Itu rutin sangatlah. Ya. Tukarkan nombor asas 2, contohnya kepada asas 8. Itu rutin, soalan biasa. Dan bukan rutin ni, dia mungkin terbalik sikit. Dia bagi satu nombor, soalan kata 2 tu, nombor asas 2, dia suruh bagi dalam bentuk kotak-kotak ke, bentuk X ke apa ke, di tengahnya dia suruh kita cari. Itu bukan rutin sikit lah, lain. Tapi kebat macam saya bagi tahu awal-awal tadi ada 50%. Okey, kebat 50%. Maksud dia murid-murid kita ni kena ada kemahiran berfikir. Baik, seterusnya apa soalan lagi ya? Okey, tak lama dah nak habis. Kita tengok ya. Adakah kontek daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3 akan ditaksir dalam peperiksaan SPM? Ya, ada. Dia dah bagi tahu dah tu. Jangan tak tahu. Jadi kita kena ulang kaji daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ya, kemungkinan dia tidak tanya secara apa orang panggil? Secara direct dalam soalan itu. Ya, tapi dia digunakan dalam contoh soalan set. Set P ialah nombor kuasa 2 sempurna di bawah 10. Contoh. Di bawah 10 sikit je kan. Set P ialah nombor kuasa 2 sempurna di antara 30 hingga 60. Contoh. Ya, maka yang itu kalau dia tak tahu apa dia nombor kuasa 2 sempurna daripada tingkatan 1, maka dia tidak boleh menjawab soalan itu. Itu maksud dia lah konteks ya. Tak semestinya dia ada satu seketui soalan nyatakan nombor kuasa 2 sempurna. Ya. Dia bagilah A itu pilih. Macam tu. Tidak ya. Tidak semestinya. Adakah item bagi konteks plan dan dongakkan dilukis atas kertas gerik 45 darjah? Okey, jawapan dia kata item tidak disoal di atas kertas gerik 45 darjah. Dan calon tidak dibekalkan dengan kertas grip 45 darjah. Maksud dia ialah, kalau cikgu mengajar tingkatan 3, ya, cikgu mengajar tingkatan 3, untuk plan dan dongakkan memang terdapat ya dalam DSKP itu standard dia suruh diperkenalkan juga ya suruh diperkenalkan juga di bawah grade 45 darjah. Jadi kita kena ajak jugalah grade 45 darjah. Tapi dalam soalan SPM tidak semestinya menggunakan grade 45 darjah. Kertas ni pun dia habaq siap-siap dah, dia tak sedia. Jadi kalau murid nak menggunakan grade 45 darjah ini, dia kena lukis sendiri. Boleh ya? Okey, plan dan dongakkan. Kalau kita tengok kebiasaannya pun, kalau soalan SPM sekarang ni mungkin dia boleh berada di bahagian A, iaitu 4 markah. Contohnya, lukis plan bagi suatu bentuk itu. Pekerjaan geometri itu dia suruh lukis plan. Plan selalu 4 markah kan? Ada juga plan yang 3 markah. Ataupun lukis dari pandangan Y yang tidak ada yang terselindung. Jadi tidak ada garis putus-putus. Masih boleh lukis 4 markah. Jadi boleh ada di situ. Ya, dia tidak semestinya macam soalan SPM, KBSM yang semestinya 12 markah. Jadi mungkin dia boleh ambil sebahagian-sebahagian. 3, 4, 5. Tak ada masalah. Ya. Jadi bergantung kepada JSU yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Baik. Bagaimanakah pelajar yang lemah untuk menjawab soalan sekiranya tiada fokus kepada topik-topik tertentu yang membantu? Inilah kita sebagai cikgu, memang kita sangat risau. Anak-anak murid kita tak boleh jawab. Ya. Tambahlah pelajar-pelajar yang berprestasi agak rendah, kita lagi risau. Ya, jadi cikgu jangan bimbang sebab dia kata dah dalam ni semua format peperiksaan telah direka bentukkan meliputi untuk calon lemah, calon sederhana dan calon tinggi. Jadi kalau kita tengok
Rendah ni ada 50%. Dan sederhana 30% dan 20% untuk yang tinggi. Jadi orang yang berprestasi rendah ni, murid-murid yang berprestasi rendah ni, dia masih ada ni 50%. Ya, sedangkan lulus selalunya 40% saja. Okey, jadi masih boleh lulus dengan jayanya. Kertas peperiksaan lembaga peperiksaan dibuat dengan tujuan untuk mentaksir sama ada calon faham konsep. Ya, konsep faham, kemahiran dalam kurikulum dan tidak terjurus kepada konteks ataupun topik tertentu. Dia tidak menjurus kepada topik-topik tertentu. Ya, jadi kita kena ulang kaji semualah. Okey, baik. Berapa kewajaran kebat bagi kertas 1 dan kertas 2? Okey, masih lagi persoalan kebat. Cikgu-cikgu risau sangat pasal kebat ni kan. Okey, mulai tahun 2021, peratus kebat kita ialah 50%. Dia dah bagi tahu dah 50% kebat. Sudah tentu wajaran kebat mesti lebih tertumpu di dalam kertas 2. Dia dah bagi tahu lebih tertumpu kepada kertas 2. Sebab dia boleh sampai mereka membuat penilaian sintesis dalam kertas 2 ni lebih. GSCP awak akan mengawal taburan item kebat. Jangan bimbanglah kita. Sebab semua-semua ni telah disediakan GSCU oleh lembaga peperiksaan. Mereka telah lama pun menjalankan peperiksaan. Kita jangan bimbang. Ya. Adakah item dalam bahagian C khusus untuk tajuk keuangan sahaja? Tidak. Tidak. Tetapi, tak tahulah kalau saya duk tengok soalan hak dalam buku lembaga peperiksaan keluarkan itu, dia ada lah keuangan tu dia ada. Cuma bukan direct terus kepada keuangan. Ya. Okey, baik. Yang ke-9, adakah topik-topik dalam format baru ini kekal sama di setiap soalan seperti dalam format lama? Contoh soalan 12 di kertas 2 itu ni, graf fungsi. Okey, siapa yang biasa mengajar SPM dari dulu-dulu, tahun 2003 dulu kan? Graf fungsi berada di nombor 12. Ya. Nombor 13, penjelmaan. Contohnya lah kan? Jadi untuk KSSM yang baru, format baru ini, dia tidak semestinya berada di suatu nombor tertentu. Tahun ni mungkin dia berada di nombor 3. Tahun depan mungkin berada di nombor 10 atau nombor 15. Tak tentu. Jadi kita tidak boleh mengajar pelajar spot soalan, tak boleh. Ya, kita kena mengajar semua. Okey, baik. Seterusnya, adakah item-item yang terdapat di dalam format lama masih relevan untuk diguna semula? Ya, boleh guna. Contohnya apa? Bentuk piawai kita masih boleh guna, kan? Penjelamaan masih ada. Plan dongakkan masih ada. Cuma kecakupan soalan ataupun markah tu kurang sikit lah. Sebab dia taburan dia dah lebih banyak. Ya, jadi tak ada masalah. Adakah item-item dalam kertas 1 akan disoal juga dalam kertas 2? Item. Apa maksud tuan-tuan? Cikgu-cikgu semua faham tentang item. Item ini soalan lah. Ya, kalau kita dalam bahasa biasa kita ni, soalan lah. Jadi adakah soalan kertas 1 akan disoal juga dalam kertas 2? Soalan. Jadi kalau dia ada kertas 1, dia tak akan keluar lagi dalam kertas 2. Tetapi konteks. Konteks tu maksud dia tajuk tu. Dia mungkin ada juga ditaksir dalam kertas 2. Kita kata, penjelmaan dah keluar dalam kertas 1. Transformasi, transformasi isometri dah keluar kertas 1. Tak ada lah kertas 2. Tidak semestinya. Dia mungkin ada dalam bentuk soalan yang berlainan. Itulah maksud dia. Ya. Okey, seterusnya kita tengok, adakah topik-topik dalam bahagian A, bahagian B dan bahagian C akan tetap sama pada setiap tahun peperiksaan? Tidak. Dia mengatakan bahawa tidak. Jangan kita memandai-mandai mengada-ngadakannya. Jadi, kita kena biasakan. Kalau cikgu-cikgu terlibat dengan penggubalan soalan negeri ke, jadi cikgu-cikgu boleh tukar-tukar lah. Tahun ni cikgu ada di sini. Ujian 1 ada di tajuk ni, ada di tahun ni. Ujian 2 ada tahun ni. Ya.
Peperiksaan pertengahan tahun. Jadi biarkan murid-murid itu biasa dengan format baru yang mana dia tidak dia tak apa dia tak apa ni dalam fikiran dia tak dalam fikiran kan dia kata okey soalan 12 poligon contoh ya. Tak ada. Jadi kita biasakan berada di mana-mana. Boleh ya? Okey, baik. Apakah format peperiksaan SPMU sama dengan format peperiksaan SPM? Ya, untuk tahun 2021 ni SPMU masih menggunakan format lama lah, KBSM yang dulu. Tapi kalau untuk tahun hadapan, SPMU dia ulangan. SPMU ni peperiksaan SPM ulangan. Ya, dia akan menggunakan format baru. Kutlah ada anak-anak cikgu atau anak-anak murid kita yang nak ambil periksa. Kalau budak tahun lepas yang ambil periksa, kita boleh suruh dia ambil tahun ni lah. Ya, okey, baik. Berapa peratus kebat dalam kertas satu? Okey, jadi peruntukan kebat untuk kertas satu ataupun dalam kertas dua tidak ada. Jadi peratus dia dalam keseluruhan kertas satu dan kertas dua itu membawa sebanyak 50%. Jadi dia beritahulah nanti ada peruntukan tertentu. Ya, jadi kita jangan risau sangatlah. Yang penting kerja kita, ya. Cikgu-cikgu ini makanya kita kena menyediakan pelajar kita dengan tajuk-tajuk dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Sementara duduk di rumah ni kita boleh dah suruh mereka ulang kaji ya dalam PDPR boleh ulang kaji. Okey. Peralatan geometri. Yang ni kena ada lah ya. Ni protractor, kompasus, jangka lukis ya, jangka sudut, pembaris. Okey, dan juga peralatan geometri ni. Pembaris ni kalau boleh ya untuk graf fungsi dia kita bagilah ada pembaris panjang lah. Ya, takut dia nak membina garisan. Kita tak pastilah dia ada ke tidak soalan, tapi kita bagi lengkap. Peralatan ni bagi semua ada. Ya, kalau dalam set geometri ni dia pembaris pendek. Kalau yang ni beli kedai RM2 pun ada jual. Ya. Jadi itu sajalah ya daripada saya, Cikgu Mazira. Jadi kalau ada apa-apa penerangan yang cikgu kurang faham, boleh tanyalah nanti di masa akan datang ya. Jadi itu sajalah format penataran, format baru KSSM matematik bagi tahun 2021 dan seterusnya. Jadi saya memohon maaf seandainya ada terkasar bahasa, ya, tersalah cakap. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Terima kasih.